Soalan ni lebih susah sikit tu. Ini soalan untuk nanti interview ni. Ya. Oh, susah ya. Susah ya. Lepas tu okay. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, untuk mulut podcast session kali ni, kita ada hero dan juga jejaka Melayu yang terakhir, okay, kat dalam filem Pendekar Awang, Darah Indera Gajah. So, first of all, mari kita perkenalkan siapakah jejaka-jejaka di hadapan kita. Silakan. Kita ada Ali Karimi, kita ada Nadir, kita ada Andy dan juga kita ada Reza. Hai guys, apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat. So guys, okay, kalau lapar boleh makan kuih kat depan tu. Kalau haus boleh minum teh tu. Alright, untuk soalan yang pertama, untuk you guys, berikan 3 filem kegemaran di dalam negara dan juga luar negara. So siapa-siapa nak mulakan dulu? Anyone? Boleh. 3 filem favorite di dalam negara. Okay, I'll go. Pertama, Legenda Budak Setan. Yang kedua, Anak Halal. Yang ketiga, Sepet. Luar negara, first Pulp Fiction. Second, maybe The Shining. Third, Finding Nemo. Ini. Dia berjaya selit sangat tu. Oh, menarik. Okay. Dalam negara, first suka tengok cerita Malbat lah. Malbat. And then second one sebenarnya suka cerita Munafik 2. Iaitu horror. Yang ketiga, saya suka tengok kartun jadi Agent Ali. Oh, luar negara. Adakah tu sebab nama kau juga? Tak. Tapi mungkin ada sikit lah. Tapi memang menarik lah cerita dia. Sebab saya orang besar tengok juga cerita tu. Okay, luar negara, first kalau horror, suka tengok Pengabdian Setan. Pengabdi Setan. Okay. Lepas tu untuk fight suka tengok cerita Thor. Sebab Thor dia punya karakter dia tu macam menarik. And then third, suka cerita action dekat seberang kita, Ben and Jody. Best menarik. Dia punya camera work, dia punya action memang nice lah. Thank you. Yeah. Andy? Okay, untuk Andy, dalam negara, first Pagai Bulan. Nombor 2 ya. Dia pelakon. Okay. Cerita tu filem tu. Okay. Nombor 2 Isi Bakara. Malbat. Nombor 3 Abang Adik yang latest. Dah tengok lah? Tak tengok lagi. Tengok. Memang keluar tak tengok. Dia kat mata tu. Nangis. Nice. Merah mata. Andy nangis weh. Andy nangis. Okay, untuk luar negara, Andy memang suka Marvel lah. Okay, so Endgame is my number 1 lah. Endgame. Lepas tu Aquaman. And then last kali Spider-Man. Wah. Marvel boy. Okay, Reza? berarti negara saya dong maksudnya. Okay. Mungkin film yang pertama ada Penyalin Cahaya. Autobiografi. I love Shanina. Yes, Shanina Mon. Terus yang kedua 13 Bom. Okay. Best. Ketiga Pengabdi Setan juga. Tapi yang pertama Pengabdi Setan 1. Yang dulunya kan yang Joko? Dulunya. Ya, yang pertama, yang dulu. Kemudian film luar negerinya ada Fight Club. Okay. 1. Kedua Panas. Mat Kilau. Okay. Ketiga Pendekar Awang. Belum. John Wick 1. John Wick yang pertama. Nice. Seperti mana yang you guys tahu, filem Mat Kilau telah berjaya mencecah 97 juta ringgit kutipan di Malaysia dan di serantau. Okey, apakah reaksi korang apabila dipanggil untuk menyertai filem spin-off sequel kepada Mat Kilau iaitu Pendekar Awang pada pertama kalinya dapat offer untuk berlakon dalam filem ni? Adakah terkejut ataupun kenapa aku pula ni kan? So boleh ceritakan sedikit tak macam mana first time boleh dapat offer Pendekar Awang, kecuali Ali lah.
Ali returning character. Andy? Okay. So bila Andy dapat tawaran ni, Andy rasa macam excited lah. So sebab kita pun tahu kan yang Mat Kilau cecah sampai 97 million. So untuk Andy always the same. Bila dapat apa-apa offer je, Andy akan buat yang terbaik. So bila Andy tahu yang filem Pendekar Awang ni akan involve banyak action, okay, itu memang kegemaran saya lah. Alright. Dan lepas dah tahu yang watak tu, yang watak Sachai ni, dia botak depan tu semua. The first thing yang paling Andy risau, kena botak. Dia kena botak licin lah, bukan botak sikit lah, botak licin. Lepas tu macam mana kita nak konti untuk yang kalau ada projek-projek lain semua kan. So tapi at the end of the day memang I give my everything lah. Memang the best lah I bagi. And nice. Bila time buat stunt tu semua, memang I all out lah. I bagi yang terbaik. And then I tak ada stunt double, I go all out myself. Tu yang saya nak show lah apa kebolehan Andy lah dalam cerita ni. Yep. Reza? Okay, masa dapat tawaran untuk ikut di project ini, pasti sangat tertarik karena memang kebetulan ini menjadi project kedua saya dengan Studio Kembara. Sebelumnya juga Mat Kilau. Semakin excited ketika Studio Kembara menawarkan kepada saya juga untuk menjadi salah satu karakter di cerita ini gitu. Jadi offering pertama tuh memang sebagai koreografer saja. Tapi ketika sudah datang di Malaysia, mereka menawarkan untuk ada salah satu karakter yang mungkin bisa Reza mainkan di sini. Itu menjadi salah satu kehormatan juga untuk saya dan sangat-sangat appreciate untuk menerima tawaran di film ini gitu. Terus ketika tahu karakter Dahlan ini jadi karakter dari Indonesia, dari Sumatera, itu semakin bangga lagi karena ternyata bisa membawa karakter dari Indonesia untuk ikut ada di dalam cerita Melayu ini. Jadi bisa memperlihatkan kalau memang ini satu Nusantara dan satu rumpun lah kita semua gitu. Jadi ya sangat tertarik waktu itu gitu. Nadi? Untuk saya pula, I was really amazed lah actually. I was really amazed, very excited nak melakonkan satu watak di dalam filem Pendekar Awang. And to be honest, and satu fakta lah, ini adalah filem pertama saya. Filem pertama saya. So sebelum ni pun memang ada few films lah. And then tapi untuk pertama kali untuk mengeluar ke panggung wayang ni, you have to be extra ready and you have to be ready lah untuk membuat sesuatu tu. So before that maybe I tak ready lagi. And then datangnya satu offer yang untuk memainkan watak Tahir di dalam Pendekar Awang ni dan membangunkan semangat agama, bangsa dan juga negara. I think that is benda tanggungjawab yang saya harus lakukan sebagai seorang pelakon lah untuk bermainkan watak tersebut. Yes. And then which I did accept the offer. Alhamdulillah, did a few months of preparations and then right after that just terus berlakon. Suka, sangat suka, sangat bersyukur terhadap naskah ni. Difahamkan Nadir dan juga Amir telah di-cast sebelum projek High Council, betul atau tidak? Offer. Dapat offer. Sebelum. Tapi sebelum tu pun, sebelum keluarnya projek High Council lah, dapat offer dah. Bukan selepas tayangnya projek High Council. So basically it's not because of High Council punya vibe dan bukan disebabkan High Council punya fighting yang saya dapat projek Tahir ni. Dan memang way before that, it was September 2022 yang saya dapat untuk bermainkan watak Tahir ni lah. Alright, kepada Ali, apakah perasaan anda dapat kembali untuk sequel? Obviously memang rasa sangat-sangat bersyukur lah. Sangat-sangat bersyukur sebab diberikan peluang lagi sekali, kepercayaan lagi sekali untuk memegang watak. Dan saya faham memegang watak yang sama, iaitu Ibrahim. Jadi bila dapat offer tu, nak tahu apa jalan cerita sebenarnya kan, kenapa masih ada Ibrahim dalam ni dan kenapa ada watak yang tak ada watak yang masih ada. Jadi kita excited nak tahu ni jalan cerita macam mana. Jadi bila tengok balik storyline, sebab tu Ibrahim ada di sini dan sebagainya. Jadi masih mengekalkan karakter yang sama, cuma look berbeza, ada kematangan yang berbeza. Jadi excited lah dan terus belajar dengan cikgu-cikgu sebab kita baru.
Jadi insyaAllah Alhamdulillah saya rasa penonton boleh tengok lah nanti macam mana hasil dia. Alright, boleh tak explain sikit tentang karakter-karakter yang dimainkan oleh anda di dalam filem ini? Ibrahim ni kalau ada yang belum tahu, dia adalah adik kandung Mak Kilau. Dan dia kalau ikutkan, dia berjuang bersama-sama Mak Kilau dan juga Awang, dan mana-mana pergerakan pasukan ni dia akan bersama lah. Dan Ibrahim ni banyak bersama dengan Tok Gajah. Jadi apa-apa yang Tok Gajah suruh, apa-apa yang arahan dia, Ibrahim akan ikut. Jadi dia seorang yang sangat bersedia untuk berjuang, tak kisah apa yang berlaku, dia hadap je. And then dia sangat seorang yang taat dengan dia punya ketua lah. Sama kalau dalam filem Pendekar Awang ni lebih kepada Tok Gajah dan juga Awang, jadi dia akan ke sana lah. Okay, saya mainkan watak Tahir. So Tahir ni adalah seorang anak kepada Haji Sulong yang dimainkan oleh Namron, dan adik kepada Sayang yang dimainkan oleh Fazura. Adik ipar kepada Awang. Sebenarnya kondisi Tahir ni dia bukanlah condition yang in a great state untuk berlawan. He's not in a great condition untuk berlawan. So tetapi dia masih ingin memperjuangkan untuk tanah Melayu kata. Tanah Melayu lah. So dia ada different approach untuk melawan penjajah, which is dia menggunakan ilmu-ilmu sains dan juga menggunakan bom dan sebagainya lah. Dia adalah dalam cerita ni dia mencerita macam mana dia buat sebagainya. Benda-benda tu adalah pendekatan yang terbaru lah saya rasa. Sebelum ni dalam Mat Kilau pun kita tak ada benda tu. So it's a new thing yang untuk mempertengahkan lagi ilmu sains senjata-senjata Melayu yang kita ada sebelum-sebelum ni. So Tahir dia membawakan benda itulah dalam naskah Pendekar Awang ni. Menarik. Ya. Okay, so Andy memegang watak sebagai Sachai. So Sachai ni dia salah seorang lanun. Okay, antara 4 lanun yang dibawa arahan Wak Di, yang dia berlakon watak Jalak. Okay, so Sachai ni dia diimport dari China. So basically dia cuma ikut arahan lah, apa yang diarahkan oleh ketua kita. So memang sangat taat kepada Jalak. And then I think cabaran tu saya ni bila dapat watak Sachai ni dia ada ilmu wushu ataupun kungfu. So masa tu Andy banyak tengok habis lah semua movie Wong Fei Hong, Fong Sai semua. Sebab Andy tak ada basic wushu, tak ada basic kungfu. So untuk I more to MMA. So bila dapat tawaran ni, nak buat wushu punya style nak buat tai chi punya style So time tu kita ada masa. So apa yang dia buat, yang dia tengok movie, lepas tu tengok banyak YouTube. Okay, cara-cara nak mempergayakan dia punya corak lawan dia. So I think okay, I did well. I think okay. So korang tengok nanti. Dan selain daripada tu, Sachai ni adalah dari puak Haisan. So dia kira macam gangster Chinese lah. So dia datang tu, dia macam dia ikut arahan, apa yang disuruh dia akan buat. Dia dalam antara Chinese tu yang dijadikan tahanan tu, dia lah macam ketua dalam cerita tu. Yes. Okay, sedikit spoiler. Sebenarnya saya bersyukur sebab saya tak ada scene lawan dengan Andy. Sebab takut. Tak patah liuk lagi. Tapi kita ada training tau. Kita dah siap, ready. Tapi itulah dia. Dari segi penceritaan tu mungkin tidak apa mungkin kena tu kan. kita simpan tu rezeki kita yang kedua lah. Ya, Gitu. Yep. Reza. Oke, saya di sini memegang watak sebagai Dahlan. Jadi Dahlan ini bisa dibilang sebagai pasukan khusus yang untuk membantu memperjuangkan kemerdekaan Melayu melawan British gitu. Jadi memang karakter Dahlan ini memang dia sebagai pendekar ataupun pahlawan dari Indonesia, dari Sumatera yang memang ikut membantu di tanah Melayu gitu. Jadi kalau mau tahu tentang karakter Dahlan lebih banyak, bisa ditonton aja nanti filmnya di Pendekar Awang, akan segera tayang di Pawagam. Ya. Alright, disebut tentang watak Andy dan juga Ali tadi. Zaf difahamkan dalam filem ini ada satu fighting sequence yang sangat intens di antara watak Ali dan juga Andy dalam filem ni. So boleh kongsikan sedikit apa yang berlaku di dalam set untuk filem ni? Fight antara Ibrahim dengan Sachai lah kan. Fight antara Ibrahim dengan Sachai, dia berlaku pada ending punya scene. Dan saya rasa fight tu dia sangat special sebab dia macam ada satu khusus fight antara kita dua. Dia punya pertempuran dia berbeza sikit. Tempat dia lain sikit dengan yang fight yang banyak-banyak tu. Dan lepas tu
Dia ada macam awal dia macam slow, lepas tu tengah tu intense. Akhir dia memang special akhir dia. Nanti tengok nanti kan Andy Yep. So watak Andy memang fully wushu punya fighting style. Yes, dia more to kung fu lah, kung fu style, wushu style. So I ada cuba untuk mainkan sikit tai chi juga dalam tu. Lepas tu watak Sachai ni kan dia guna senjata pedang tu. Ini Tai Chi yang pagi-pagi tu kan? Pagi-pagi yang macam ni. Oh. Tak faham. Tak faham. Tengok. Dah tengok belum? Filem belum? Nanti tengok Betul lah. Okay. Tapi I think untuk yang ni special lah dengan Ali sebab kita buat preparation yang betul-betul mantap. Lama. Kita banyak training and then walaupun kita dah lepas kita punya shoot tu sebab kita ada break kan few block, ada 2 kali block tu. So first time kita dah habis block tu, second time kita train lagi untuk nampak lagi kemas. Sebab cara lawan macam tadi Ali ada cakap, mula-mula dia lambat, lepas tu dia jadi laju, sangat laju. So dengan senjata pula, kalau tersilap langkah memang kita duduk kat sini sekarang. So then I pun very amazed dengan Ali, cara penggunaan tag P dia memang power lah. Dari memang mantap lah. Okay, lepas Mak Kilau kan. Training juga kan. Mantap. Ali yang train Ninja Turtle tu. Patutlah Rafael datang nuntut. And then untuk Sachai dia guna 2 pedang mula-mula, lepas tu dia ending dengan 1 pedang. So untuk Andy tak pernah dengan pisau je. So Andy tak pernah train senjata macam ni. So yalah, training kita lah yang I think kita betul-betul letak more than 200% lah komitmen dalam ni. Untuk jayakan babak tu. Ya mungkin sedikit menambahkan ketika kita tahu yang memainkan Sachai Bang Andy, terus mereka juga kasih kita informasi tentang Bang Andy memang sudah punya basic martial art gitu. Jadi itu tuh jadi salah satu clue yang sangat membahagiakan untuk tim koreografer karena dengan masa yang kita ada, dengan materi pemain atau aktor atau pelakon yang kita punya ini, dua-duanya memang sudah punya background bela diri lah. Jadi kita tidak akan terlalu susah untuk mengarahkan ke satu desain yang memang kita pengen capai gitu. Terus memang pada saat proses desain pun sequence-nya Brahim dengan Sachai memang lumayan cukup spesial buat kita karena kita beberapa kali melakukan revisi karena kita memang pengen yang terbaik untuk sequence-nya mereka juga gitu. Jadi memang ada beberapa kali revisi yang gimana caranya secara grafik tuh naik gitu dan intens, dan tapi tidak cuma intens tapi kita juga tetap harus memberikan sesuatu yang memorable. Jadi tidak sekedar fighting yang orang tengok lupa lepas tuh. Tapi kita bagi momen yang dimana audiens tengok, mungkin lepas dia keluar pawagam pun dia tetap akan ingat dengan momen itu. Gitu. Yes. Nak tambah sikit, sorry. Kita nak bagi kredit kepada dia. Thank you Reza. Thank you Reza. Mantap. Sebabkan koreografi dia, memang jadikan kerja kita senang. Memang thank you lah. Nice. Mantap. Keren banget. Mantap, keren banget. Alright, next soalan untuk Nadir. Dalam filem ni memainkan peranan ala-ala saintis, rakan seperjuangan awang. So jarang kita dapat lihat peranan sains dan Islam tu di dalam mana-mana filem tempatan yang lain. So macam mana Nadir jayakan watak ni? Okay, to be honest sebenarnya memang dekat skrip Pendekar Awang ni memang dah tulis dah apa yang saya harus buat, apa yang saya kena buat, dan kita pun tahu kan untuk tengahkan ilmu-ilmu sains dalam pendekatan berperang ni jarang orang lakukan. Dan memang daripada dulu dari Ibn Sina memang benda-benda ni dalam Islam memang dah pakai kan, ilmu sains. Berlawan bukan sahaja dari segi fizikal tapi juga dari segi mental dan juga akal lah. And then directors, I think the directors, the producers, the people, the choreographers around Nadi masa berlakon cerita ni memang fit in lah apa yang Nadi kena buat, memang apa yang Nadi harus mempertengahkan dalam filem ni. Untuk karakter yang Nadi, macam mana orang selalu cakap, karakter
kita selalu tengok satu karakter untuk menjayakan satu karakter kan. Oh. So Tahir ni Reference. karakter reference tak ada sebenarnya. Tahir ni is very fresh. Nadi nak buat Tahir ni adalah satu karakter yang fresh. Sebab bila kita ada satu reference tu, dia akan jadi untuk Nadi dia akan jadi a bit messy and dia tak kena dengan script. So Tahir is very fresh. I put it on 70% the karakter dan 30% Nadine Nasar lah. So dengan pencampuran itu jadilah seorang Tahir. Banyak lagi benda yang boleh dicerita, tapi kalau saya cerita dia jadi banyak benda yang I spoil untuk movie ni. So tengok. Kita tengoklah. Itulah dia. Untuk Reza pula, seperti mana yang secara umumnya tahu, Indonesia was being on another level kalau nak compare dengan Malaysia lah. Dari aspek filem horror, filem action, memang ketara, berbeza. So mungkin selepas terlibat dalam beberapa filem di Malaysia ini, apakah komen Reza terhadap production di Malaysia berbanding di Indonesia? Adakah apa yang perlu kami lakukan untuk meningkat ke satu level dengan Indonesia maupun Hollywood? Mungkin Reza boleh kongsikan? Oke, mungkin apa yang harus dilakukan untuk mencapai level yang kita inginkan, mungkin dengan caranya ya terus berkarya dengan idealisme ya. Maksudnya kadang di Indonesia pun sebetulnya nggak semua production house ataupun film bagus secara kualitas ataupun apapun, tapi menurut saya pribadi, in my opinion, karena ketika orang membuat film dengan idealismenya dia yang cukup dia jaga dan cukup tinggi, itu yang akan membuat menurut saya filmnya akan tetap berkualitas gitu. Jadi mungkin kenapa di Indonesia bisa dibilang filmnya levelnya lebih maju lah, bisa dibilang seperti itu, karena menurut saya di Indonesia lumayan cukup banyak orang yang idealis untuk membuat film. Jadi kadang mungkin ada aja yang kalah dengan film yang budget, balik lagi lah budget ataupun banyak hal lah yang bikin orang itu menurunkan idealismenya dia untuk membuat suatu karya gitu. Jadi kadang ada saja yang berpikir udahlah, yang penting laku, yang penting filmnya tayang, yang penting filmnya banyak orang yang nonton. Ada saja kan banyak yang seperti itu. Nah mungkin di Indonesia lebih banyak yang mempertahankan idealismenya dia. Jadi banyak sutradara ataupun produser yang di Indonesia yang memang betul-betul ingin berada di next level gitu. Jadi dia dari masa post pre-production sampai post, idealismenya dia jaga, dia maintain gitu. Mungkin Malaysia one day harusnya bisa berada di dalam level itu. Dengan in my opinion lagi, dengan idealismenya itu yang harus tetap dijaga. Karena berbeda ketika kita bikin satu karya tapi tujuannya sudah bisnis atau tujuannya sudah untuk pembisnis, mungkin memang itu logik ya, untuk balik duit atau apa segala macam, itu normal dan it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin porsinya lebih besar harus di idealismenya. Mungkin idealisme dalam berkarya ya. Jadi kayak dia memang dari prep sampai syuting sampai editing dia jaga idealismenya untuk membuat karya yang lebih bagus gitu. Tapi saya yakin dengan Malaysia terus membuat film seperti Pendekar Awang dengan kualitas yang harus ditingkatkan, mungkin suatu saat in Malaysia juga akan bisa berada di dalam posisi itu, bahkan lebih gitu. Karena yang saya rasakan, saya di Mat Kilau ikut, dan ini sekarang di Pendekar Awang juga saya terlibat juga, dan saya merasakan level up-nya saya merasakan gitu. Jadi mungkin ketika ini di-maintain terus, ketika ini terus dilakukan, mungkin one day Malaysia akan bahkan mungkin bisa lebih dari Indonesia. Bisa kok, harusnya bisa. Ini harus. Amin. You guys memang tak ada apa-apa nak respon tentang tu? Ada je. Ada. Cerita je. Tapi tak kot. Tak lah, it has to be untuk saya personally, it has to be seni
dan baru juga business lah. Bukan business baru seni. Yes. So dia ada dua perbezaan antara kita buat seni untuk business dan juga kita buat business untuk seni. Yes. So itu adalah dua perbezaan yang agak ketara lah. Dan dekat sini banyak je seperti mana yang all these even veteran directors or new upcoming directors yang ingin membuat sedemikian tetapi tidak ditengahkan kepada audience dan tidak dikenali ramai lah. And then mungkin juga salah satu daripadanya adalah our populasi. Ya kan, population kita, market kita is niche. Dia tak se-mass market kan. So benda tu untuk nak grab attention audience di Malaysia ni dia agak sukar. Dan banyak juga audience kita lebih kepada to see all these West movies instead of supporting our local movies. Tapi dengan adanya filem-filem seperti Pendekar Awang ni, inilah the stepping stone ataupun the step yang kita harus buat dan kita harus tingkatkan di dalam industri untuk to let people know about it, to let people know that this type of producers and this type of production houses actually exist. Yes. To let people know about what stories do we carry. Gitu ya. Alright, umum tahu, okay, baru-baru ni viral kat Twitter tentang pemakaian ataupun piawaian pemakaian karakter-karakter wanita di dalam filem ini tidak menepati ciri-ciri dan juga iklim yang berada di dalam Malaysia. Ada yang sampai kata ini apa, Arabization ke apa ni, apa pengaraban negara tanah Melayu ke apa ni kan. So apa pandangan you guys tentang pengubahan attire askar perempuan di dalam ni Sri Kandi tidak seperti apa yang digambarkan di tanah Melayu pada zaman tersebut. So mungkin you guys boleh kongsikan adakah benda viral tu betul ataupun hanyalah pertukaran untuk fiction sahaja. So siapa-siapa boleh mulakan? Tuan Ali. Okay. Ini pandangan peribadi saya lah. Pandangan peribadi saya sebenarnya untuk bila kita lihat pada mata kasar, memang kita nampak macam look dia, ini macam lebih kepada ke Arab-Araban kan. Tapi saya personally saya percaya setiap penerbit, setiap production dia mesti ada buat kajian dia lah. Dan kalau dia nak merancang sesuatu tu mesti dia kena buat kajian dan mesti tahu konsekuensi dia apa, kesan dia apa. Kalau dia buat macam ni, apa kesan dia. Sekiranya mereka telah buat kajian dan ada bukti kukuh asas, mungkin diorang boleh explain. Dan sekiranya tidak ada, mungkin mereka mempunyai idea untuk memberi satu macam, ya kita tahu pada zaman tu tanah Melayu dan juga kerajaan Turki Osmaniyah ni memang rapat sebenarnya, ada perhubungan selalu. Jadi saya rasa mungkin secara logiknya ada pertukaran dari segi kebudayaan, ada influence, ada memberi kesan kepada pemakaian juga. Kalau kita bukan bukan ahli sejarah, jadi saya memberi kepercayaan kepada penerbit. Sama ada dia memberi satu pengubahan ataupun memang ada secara jelas khusus gambar atau kajian sebagainya memang sedemikian. Jadi saya tak berani nak kata ini memang totally Arab ni. Saya tak berani sebab kita bukan orang sejarah. Mungkin ada sebenarnya. Jadi itulah, itu pandangan saya lah. Ya, faham juga sedikit penambahan lah. Actually sebab kalau kita membuat satu movie ataupun buat satu naskah filem kan, dan naskah ini dikeluarkan pada tahun 2024. Ini maybe out track sikit lah daripada soalan tersebut lah. Kita kena buat satu naskah yang lebih rapat dengan audiens kita sekarang. Walaupun ingin menceritakan tentang tahun 100 tahun yang lalu ataupun 200 tahun yang lalu. Mungkin dari segi dialog, dari segi skrip, dari segi percakapan, dari segi ni, semua itu akan diubahkan untuk menyedapkan lagi sebuah penceritaan pada zaman sekarang dan pada hari ini. Dan whatever it is, it's movies is basically a fiction. Dia bukan kita bukan sekarang cerita tentang biopic ataupun all this type of films. It's a film that is meant to let people entertain. Hiburan bermanfaat. Kita pause sekejap dijemput. Okay. Kejap. Aduh. Okay, Amir, boleh tak kongsikan 3 filem kegemaran lokal dan juga dalam luar negara? 3 filem kegemaran lokal dan luar negara
Kalau lokal saya suka tengok cerita Song Lap, Wan Tu Jaga dengan 9. Tapi kalau filem luar, Good Time play by Robert Pattinson tu, best gila. And Amores Perros dengan City of God, tu cun gila. Okay. Next, tentang watak yang dimainkan oleh Amir. Boleh kongsikan sedikit dengan penonton semua? Okay, seperti yang kami tahu. Kami tahu lah, baru korang kan. Okay, watak saya bernama Anda dan ini adalah kawan seperjuangan saya, which is Dahlan. Okay, watak kami datang daripada Terengganu untuk, boleh cakap ke? Macam tak boleh cakap sebenarnya. Yang spoiler jangan cakap. Jangan spoiler, jangan cakap. Okay. Senang cerita lah. Senang cerita, watak Anda dan Dahlan ni ada di 4 bahagian 4 dalam penceritaan lah. So akan hujung-hujung baru keluar. So watak kami adalah menyelamatkan seseorang, membawa seseorang kepada sesuatu tempat yang lebih selamat. Itu saja. Apakah reaksi Amir semasa dipanggil dan di offer untuk berlakon dalam filem ini? Sebab seperti mana yang kita tahu, filem Mat Kilau kan dah sampai ke 97 juta cepat. So ni adalah sequel ataupun spin off filem tu. Apa reaksi Amir masa tu? Reaksi yang pertama sebenarnya yang lebih logik adalah dia macam, adakah filem pertama yang aku akan berlakon dekat dalam Malaysia ni adalah filem biopic? Kan? Dia macam, adakah ini terlalu awal ataupun ini memang betul-betul rezeki yang datang? And secara betulnya saya dapat call daripada Abang Reza, which is the action director. Diorang tahu ke tak? Okay, action director. Diorang call, Amir, awak free tak untuk sekian-sekian date untuk bawa watak Anda ni? And then dia cerita bagaimana watak Anda ni ada dalam story tu. And then apa yang saya tahu, saya tak sempat prepare. Saya tak sempat prepare untuk masuk training and all things. Tapi apa yang saya boleh buat adalah fighting tu je lah. And then saya tanya apa yang weapon, apa weapon, apa yang Anda ni akan buat. And saya tahu Anda ni akan main archer and pedang buaya berenang. Itu saja. And choreo tu semua saya terus tanya on the spot. Abang Reza, please send the video koreografi tu untuk saya buat rujukan. And then adalah dalam choreo tu ada Dahlan dekat dalam dan juga Andy. So okay. Tapi untuk Amir dia memang dah ada basic martial art. So tidak menjadi problem lah. Alhamdulillah. Dia macam plays a big role dekat important kan. So macam benda tu ada rezeki. So dia macam, okay Abang Reza, saya minta maaf kalau benda tu akan mencacatkan penceritaan, tapi saya akan cuba sedaya upaya lah. So when I'm on the set, saya dapat jumpa orang lain, dapat jumpa muka yang sama. Andy, Nadir, muka orang baru, Ali semua. And benda tu lagi best sebab saya rasa sebab choreo tak banyak sangat. Choreo tak banyak sangat. So takut terspoil. Macam tu lah. Tapi nampak macam panjang. Macam ada dah spoil lagi. Tak ada dah. Tapi tak apalah. Okay. Nampak ada dah spoil. Amir dapat offer filem ni pada right after Gamers Mangkuk. Gamers Mangkuk punya shoot dalam bulan itulah pokoknya 6. Bulan 6. Sebenarnya setelah first block telah dijalankan lah sebenarnya. Setelah first block dijalankan, and then memang betul-betul last minute sebenarnya. And Amir sendiri cakap, Bija, serius lah nak ambil ni sebab betul-betul last minute kan. Tapi Bija cakap, tak apa, aku percaya kau Amir, kau boleh bawa kan. Sebab dia cari Amir sebab karakter Anda tu datang daripada Terengganu. So memang perlukan aktor yang fasih lah berbahasa Terengganu kan. So Amir rasa macam okay, sebabkan aku boleh cakap Terengganu, aku go je lah. Soalan ini kepada Nadir dan juga Amir. Kalau perasan lah, tahun 2023 ni kita ada ramai di luar sana bertumbuh bagai cendawan, pelakon-pelakon baru yang datangnya daripada influencer, orang-orang yang tiada basic untuk berlakon pun tiba-tiba dapat lead role, dapat mengemudi di dalam drama maupun siri ataupun filem. So apakah boleh share tips sikit tak dekat diorang ni semua? Sebab yelah macam you guys ada basic in acting semua tu kan, tapi diorang macam mana? Okay, dalam industri kita perlukan ramai hero dan juga heroin yang baru, muka-muka fresh untuk mewarnai industri kita lah.
dia tidak menjadi satu masalah untuk influencer menjadi seorang pelakon ataupun memang dah ada background berlakon ataupun memang sudah belajar berlakon di Aswara dan sebagainya. Tidak menjadi masalah untuk bermain di dalam industri sekali. Tetapi dia macam mana, dia harus ada minat dan kerja keras untuk membuat sesuatu tu lah, dan bermainkan sesuatu watak itu dengan ikhlas. Itu yang paling penting lah. To me, untuk share tips, saya pun baru 3 tahun je berada dalam industri, tidak lama, masih baru. Ikhlas, for you to untuk membuat sesuatu dengan ikhlas tu, dia akan menjadi lebih dekat dengan audience, sebab kita bermain di mata audience. Untuk menjadi seorang pelakon ni, you bermain di dalam TV ataupun bermain di dalam pawagam untuk connect your feelings with the audience yang tengok you. And a good actors comes from a good experience. Macam mana untuk melakonkan satu babak cinta kalau awak tak pernah bercinta. Dan no one started their career as a good actor. So dia tidak menjadi satu masalah pun kalau orang itu dikecam ataupun orang itu di judge kalau dia tak boleh berlakon. Sebab no actors is a good actors when they're new. Betul. So experience tu takes a while, dan ikhlas dan juga minat bila ada, InsyaAllah akan pergi ke peringkat seterusnya. Handsome. Nice. Alright, next kita pergi ke industri punya persoalan. Okay, baru-baru ni viral dekat Twitter, okay? Di mana sebuah filem yang baru saja keluar dekat Pawagam mencapai kutipan hanyalah sebanyak RM5,000 sahaja. Sedangkan bajet yang diterima yang diterima dari Finas ataupun dengan bajet DKD mereka adalah sebanyak RM500,000. That's a huge gap between apa yang dia dapat daripada kerajaan dan dia jual filem tu, tengok-tengok dapat RM5,000 je. So di manakah salahnya? Di manakah silapnya perkara ini berlaku? Sebab seperti mana yang kita tahu, dana itu semua datangnya daripada duit taxpayer, daripada rakyat sendiri kan yang bayar tax. So benda tu macam bagi Zaf tak sedap bila didengari oleh penonton-penonton biasa kan. So apakah pandangan you guys tentang peranan Finas dan juga DKD itu sendiri? Obviously kan? Well, kalau I can say something, actually dia depends lah. Dia depends. Dia sebab kalau filem tu dapat pergi ke tak pergi, dia ada banyak faktor dia. Dia mungkin dari segi penceritaan, dari segi popularity of actors, mungkin dari segi marketing, ataupun daripada segi support from the government, mungkin Finas, So sometimes macam Andy ada satu experience di mana satu projek tu kita rasa macam cerita ni boleh pergi jauh, tapi bila dapat feedback pula semua okay, but bila ditayangkan dia tak pergi. So bila kita tengok, ada orang yang salahkan pihak marketing, ada orang yang salahkan yang itu. So for me, I think it's like sometimes it depends. For me, it quite depending on marketing juga lah. Cara korang macam mana nak strategize the whole marketing to burst out. Sebab kalau dari segi pelakon, of course bila kita dapat offer macam itu, of course I believe every actor akan bagi yang terbaik 100% to 100%. Okay, director, everybody will give the best. Tapi bila dah sampai time kita nak tayang tu, well, it might comes from marketing, it might comes from wajib tayang. Ada yang kata wajib tayang tu kena ada 14 hari, tapi tak sampai pun 14 hari dia dah dia mungkin ada sebab dia. So when kita start to kaji, ada yang salahkan macam ni. So banyaklah, I rasa banyak orang yang menuding jari lah. Salah dia, salah ni. So at the end of the day, like I said lah, dia banyak faktor lah. Dia depends on the project, depends on the product. At the end of the day. Yeah, it's more to like a layer lah. A layer untuk membuat satu naskah ni, dia ada banyak layer dia. Mungkin salah satu layer dia dari segi penceritaan tu adalah datangnya daripada tadi, macam seperti Dalan cakap tadi, idealism. Yeah. Idealism tu kan untuk menceritakan satu cerita di satu zaman, ataupun menceritakan satu cerita di right now lah, particularly right now, it's very hard. Dan sebenarnya sebagai seorang student broadcasting yang belajar broadcast ni, dia agak sedih dan juga agak marah sebenarnya untuk there's few we can call it big sharks yang dapat dana ni untuk membuatkan sebuah cerita dengan dana yang banyak, tetapi cerita itu tidak pergi. Itulah kembalinya kepada yang kita bincangkan tadi, seni lepas tu baru bisnes, dan juga bisnes lepas tu baru seni. Dia banyak peranan lah, dan untuk for you to know that there's a lot of directors out there yang very hungry for that type of money. Banyak dia yang
tiada duit tetapi ada banyak idea. Yes. Dia different dengan orang yang ada duit ni tetapi tiada idea. Betul. So rezeki lah, itu semua kembali kepada rezeki Tuhan lah kan. Kita backtracking dia bagaimana dia dapat duit dan sebagainya. We pray the best. We pray for the best untuk for upcoming any other movies ke yang mendapatkan dana ni. Seperti saya actor yang baru ni, apa yang saya boleh cakap is just to use it wisely, to use whatever things that the producers has given wisely, untuk tidak membuat satu. Dan penceritaan ini juga dia kembali kepada budgeting. When it comes to budgeting kan selalunya we have this certain amount, lepas tu kita nak buat satu cerita yang besar tapi budgetnya kecil. Yes. Itu yang cerita tu tidak jadi. So directors and producers have to play a role bagaimana hendak maneuver that type of money untuk cerita apa. Contohnya kalau you ada this type of money yang sedikit tapi you nak buat cerita Transformers, tak boleh. Sebab itu menggunakan a lot of CGI. Dan kebanyakan, I think, ini opinion saya, kebanyakan few directors ada benda itu. So dengan bajet yang sikit, you nak buat cerita yang besar, dia akan jadi flop lah. So you macam mana harus berpijak di bumi yang nyata lah. Jelas. Back of the day lah kan. But tapi memang at the end this is a movies, right? The risk is kita sebagai pelaku bisnisnya pun pasti sudah, produser pun pasti sudah menyadari. Betul. Worst case-nya ya rugi, uang kita hilang, itu worst case-nya. Tapi ya kalau jadi laku, filmnya jadi untung, ya itu jadi ya memang goalsnya mereka gitu. Tapi yang pasti mereka tahu tadi budget berapa dia 500.000, dia dapat 5.000, ya itu sebetulnya memang resiko di film ya seperti itu sebetulnya. Gambling sih memang. Banyak faktor yang menentukan film itu laku atau tidak, banyak sekali faktor. Marketing sudah bagus tapi tetap tidak laku. Dalam film actors dia sudah sangat famous semuanya, ensemble cast-nya dia sangat bagus sekali, tinggal tapi laku juga. Ya itu memang sudah resikonya di industri film sih sebetulnya. Yes. Di Indonesia tiada ya dana yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk perfilman. Memang tapi asosiasi aktor di Indonesia yang saya tahu memang sudah berusaha untuk ke arah sana seperti di Malaysia. Jadi pemerintah supportkan ke industri film. Nah, kalau di Indonesia nggak ada. Jadi memang pure produser yang memang keluarkan uang atau investor gitu yang memang keluarkan uang gitu. Jadi tapi yang saya tahu memang di Indonesia pun sedang memperjuangkan untuk ke tahap si pemerintah support gitu. To be honest, di Indonesia masih kekurangan bioskop. Di Indonesia tuh karena populasinya besar, tapi bioskopnya sebetulnya sedikit. Kalau bioskopnya masih kurang. Masih kurang. Jadi kalau mau bisnis di Indonesia bikin bioskop. Iya. Macam itulah. Berarti kurang. Pandangan peribadi saya rasa mungkin kena tapis juga daripada awal bagaimana dana tu diberikan. Mungkin track record director tu, tapi kita tak nak juga sampai director baru ataupun penerbit baru nak bermula tapi disekat. Perlu ada satu cara tapisan yang baik, pengawalan yang baik. Satu lagi juga macam yang sahabat-sahabat lain cakap, faktor banyak faktor. Ada cerita yang hasilnya bagus tapi tak ada marketing, orang tak tahu. Ada pula dapat dana tapi buat sekadarnya, ada ketirisan, akhirnya sekadar nak cukupkan janji keluar saja. Jadi benda ni faktor berbeza-beza lah kan. Tapi peranan untuk daripada awal, tapisan tu daripada awal tu kena ada orang tengok daripada awal macam mana progres perjalanan filem tu macam mana. Kalau ada rasa macam akhirnya kesan ni macam weh ni memang tak boleh pergi, lebih baik kena adjust sebelum dia dikeluarkan supaya lagi teruk berlaku kan. Itulah pandangan saya. Dari segi appreciation pun sama lah actually kan, untuk mendapat sebanyak wang ini daripada different parties dengan wang yang you miliki sendiri. So macam ni kita appreciate, kita beli barang sendiri dengan orang bagi kita hadiah kan. So kalau kita beli barang tu sendiri, kita akan appreciate barang kita. Sama juga untuk membuat sebuah naskah dan sebuah filem. If you using your own money to make the film, you will do it very good. Instead of like people giving you money and you do it instead of semalam berdiskusi dengan veteran Namron, Amirul, mereka juga ada menyatakan bahawa dia jadi masalah apabila benda ini melibatkan
bisnes, sedangkan dana yang diberikan tu untuk menaikkan nama industri filem, bukannya untuk dibisneskan untuk dapat kutipan yang tinggi. Betul. So benda tu yang menjadi clash of interest lah pada asal dia kan. So okay, tentang DKD juga, what if, okay, contohlah kan, seperti mana yang kita lihat di Indonesia, okay, diorang tiada ada apa-apa effort yang untuk konon bagi dana kepada pemikir-pemikir filem kan. Adakah disebabkan Malaysia mempunyai Finas dan juga DKD, dan sekarang ni ada FIMI semua tu, menyebabkan pembikin dan juga penerbit filem di dalam Malaysia ini manja? Sebab dia orang dah tahu, aku boleh dapat daripada Finas, aku boleh dapat dana semua ni, apa aku nak usahakan? Sebab di Indonesia mereka perlu untuk usahakan untuk dapatkan dana tersebut untuk memulakan projek-projek filem kan. So apa pandangan you guys tentang, adakah fungsi Finas ni semua memanjakan pembikin? So Amir mungkin boleh kongsi ya? Saya bagi soalan kepada orang berpengalaman lah. Saya pun baru setahun jagung untuk jawab soalan yang agak berat. Okay, director kita. Ya kan? Dia kalau nak cakap, Contohlah korang kan muda lagi and then sekarang nak buat filem, tengok-tengok yang dapat dana ni semua yang betul. dinosaur Okay, to be honest lah, yang I join BMW Shorties tu kan. So BMW Shorties tu memang dana itu datangnya daripada kita sendiri untuk membuat satu naskah filem pendek kan. So it's different when it comes from your own pocket rather than people giving you money untuk you produce a film. Appreciation, dari segi appreciation itu, dan dari segi idealism itu, dari segi penceritaan dan sewajarnya lah. Macam di Indonesia kan, dia tak ada dana. Jadi apabila investor tu pump duit, dia akan pastikan this film mesti berjaya. Jadi tekanan daripada investor tu akan membuatkan pengarah tim tu buat sehabis baik, supaya akhirnya nanti kita ada investor yang nak dikembalikan wangnya, nak bagi keuntungan. Dan ada juga faktor, kalau ada dana daripada kerajaan ni, dia mungkin kepada orang yang bukan minat, bukan passion dia akan ambil sambil lewa, dia akan kita ada peluang, yes, let's grab this. Tapi kalau orang yang betul-betul nak hasilkan dengan niat ikhlas dia, tapi dia tak cukup dana, tapi dia minta, dia anggap sebagai satu pertolongan tambahan yang diperlukan untuk dijadikan filem ni lebih baik. Jadi dia bergantung pada siapa yang sebenarnya terima dana tu sebenarnya lah akhirnya. Dia bukan semua. Bukan semua. We're not talking about like everyone is like that. Everyone is like having this type of money, lepas tu dia buat sambil lewa, tidak. Memang ada ramai yang dapat dana tersebut dan membuat satu naskah yang memang that type of price yang you harus lakukan. Itu betul. Awal tadi adalah macam mana kita nak tapis tu. Ada cara tapis macam mana orang yang betul-betul in passion dengan orang yang ambil tu sekadar untuk kita cover, tak payah guna duit kita. Dia berbeza. Akhirnya hasil orang yang ambil dapat dana dan hasil dia menarik, itu tandanya orang tu ikhlas nak selesaikan. Tapi ada orang yang ambil untuk nak cover sebab rasa tak nak guna duit sendiri, akhirnya mungkin itulah jadi hasil yang tak jadi. Kita kebanyakan pengarah dan sutradara dekat luar sana, kalau boleh tengok hari ini, yang mana yang go dan juga tidak go adalah yang go ni memang dia start from scratch dan start daripada their own money. So from there je kita dah boleh nampak dah yang macam mana in passionate you doing film instead of you doing film for money. Dari situ kan. Itulah dia. Kena betul-betul pilih lah siapa yang mengemudi kapal nakhoda tu, yang jelas dan telus dalam setiap perlakuan. Dia kadang-kadang orang tersilap tengok aktor je yang perlu perform. Dia sebenarnya setiap line dan setiap korum tu ada plays a big role lah. The whole team lah. It's a whole team. Bagaimana kita tengok banyak gila filem yang telah berjaya dekat Malaysia ni, kita terlalu pandang kepada aktor saja. Tapi sedangkan line-line benda lain pun plays a big role gila. Dan setiap orang ada benda yang diorang nak kerjakan, dan sudah semestinya diorang akan kerjakan dalam jelas dan telus. Memang aku suka cut off bila seronok tak berlakon dengan Fatah dan juga Fazura dalam filem? Siapa yang ada banyak ni? Dalam satu scene tu siapa yang banyak ni? Saya lah. So, sebagai adik ipar kepada Awang dan juga adik kepada Sayang dan anak kepada Haji Sulong, yang memang ada pertalian darah bersama Fatah dan juga Fazura di dalam naskah Merdeka Awang ni. I'm very glad actually I met them both.
very very glad. Saya banyak belajar daripada Fatah. Saya banyak juga belajar daripada Fazura, tapi saya lebih rapat dengan Fazura tiba kan. Yeah, sebab dia kakak saya dalam filem ni, dalam scene ni. So there's a lot of things that yang saya belajar kan, dan kepada semua yang selalunya cakap tentang filem, macam mana filem epic ni susah untuk dipertengahkan emosi. Silakan menonton Pendekar Awang, kerana setiap epic scene ada emosinya yang tersendiri. Emosi yang jelas lah. How was it like working with ni apa nama tadi? Amirul Effendi dan juga Wadi? Wadi. Oh. Okay, bagian Wadi biasa. Sebab saya sebenarnya suka gila bila berlakon dengan veteran actor. Sebab selepas Haji High Council, saya banyak berlakon dengan pelakon yang sebaya yang banyak dalam lingkungan saya. So ini adalah naskah yang pertama which is saya jumpa dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih banyak ilmu dan pengalaman yang boleh share dengan saya. So bila berlakon dengan Wadi, dia ada style dia. So macam wow, ini veteran best lah. So every action sequence yang berlakon dengan Wadi, dia rasa macam feel sikit lah. Sebab Wadi seperti apa yang kita tahu, dia adalah silat kan, pemain silat. So setiap pergerakan tu kita dapat rasa memang betul-betul gerak tu memang nak bagi bantai je kita kan. So we have to get ready lah. Get ready. So benda tu sedikit sebanyak membantu saya untuk lebih feel, lebih masuk ke dalam sequence tu. Ya. Lunch dengan Wadi macam mana? Lunch dengan Wadi. Kalau lunch dengan Wadi banyak dia diam ke dia. Diam. Ya, betul. Saya lebih best borak dengan Wahana Fisu lah. Itu saja. Okay, untuk Zaf sendiri, Zaf expect tak cerita ni macam mana, Zaf? Apa yang kau ekspektasi terhadap filem Pendekar Awang ni? Kau ada expect anything tak? Ke kau rasa macam memang you nak enjoy the film, enjoy the show when you see it, ataupun you expect something from it? Aku mengharapkan agar segala teguran dan segala benda yang menjadikan filem Mat Kilau itu, akulah mangsanya dulu. Okay? Dulu aku jadi mangsa. Sebab aku bagi rate 5/5 untuk filem Mat Kilau kan. Okay. Aku harap diorang studio, producer, pembikin filem, even pelakon semua mengambil lah segala respon penonton semua daripada first filem. So aku harap second filem tak adalah benda-benda yang mengganggu penglihatan kita pada filem yang pertama. InsyaAllah. Riba nak aku beli. Thank you so much kepada semua kerana sudi bertemu ramah pada hari ini. Terima kasih lah. Kepada semua penonton-penonton Malaysia, anda semua memang kena tengok filem Pendekar Awang, kerana dia adalah satu peningkatan kualiti daripada filem-filem yang ada di Malaysia. Pastikan tengok. Besar. Yes. Betul lah. Jangan lupa untuk menonton Pendekar Awang 11 Januari di semua bioskop. Aku nak cakap bioskop tadi, semua sinema. Sebab saya jadi adik Fazura. Okay, untuk Andy nak cakap especially kalau macam filem Pendekar Awang ni kan, dia kira macam filem yang epic, yang berkaitan dengan sejarah Malaysia kita. So sekarang ni especially zaman-zaman anak-anak orang muda, mungkin dia orang baca daripada buku sejarah tapi dia orang tak ada visual yang dia orang boleh nampak. So kita harap yang filem Pendekar Awang ni bukan sahaja sekadar filem biasa, tapi dia semangat Malaysian, the fighting spirit pendekar-pendekar kita, dan kita kena appreciate apa yang orang ataupun pendekar-pendekar kita dulu yang mengumbarkan diri, okay, untuk dapat balik tanah Melayu kita ni. Alright, so I hope that this film akan bawa maksud yang berbeza lah. Power ni. Sejarah tu dulu. Kenapa harus nonton film Pendekar Awang? Satu, karena tadi yang sudah disampaikan Ali, ini akan jadi salah satu film yang another level, bahkan mungkin dari film sebelumnya. Tapi itu subjektif ya, maksudnya mungkin pendapat orang akan berbeda-beda gitu. Tapi yang jelas
ketika kalian menonton film Pendekar Awang, kekurangan apa semua itu mesti ada. Di semua produksi, di semua film pasti ada kekurangan dan pasti ada kelebihan. Nah, semoga kelebihan di dalam film Pendekar Awang ini bisa diterima sama masyarakat Malaysia dan juga di Indonesia. Insyaallah, karena kita memang harus mengapresiasi sebagaimana tadi yang sudah kita bahas juga. Ketika kita apresiasi, itu yang akan menjadikan film Malaysia dan film kita Nusantara akan terus berada di level yang lebih tinggi, gitu. Jadi jangan lupa saksikan film Pendekar Awang karena ada saya Reza Ilman di situ sebagai jalan dan saya koreografer. Alright, jangan lupa saksikan Pendekar Awang Darah Indera Gajah. Bagi saya filem ini lain, dan supaya kita golongan-golongan yang berfikir ni dapat tarik lagi golongan-golongan yang lain untuk tanam benih dalam kepala diorang supaya lebih appreciate dan supaya lebih sayang kepada sejarah kita dan tokoh-tokoh kita yang ada. Itu saja. Ya, mempertingkat dan memperkukuhkan semangat patriotik. Iya, itulah dia. Alright, thank you. So, itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching, guys. Jangan lupa untuk saksikan filem Pendekar Awang Darah Indera Gajah bermula 11 Januari 2024 ini di Pawagam. So, itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you. Thank you, guys. Settle.